Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita syukur kepada Allah diberikan kesempatan pada malam ini. Jadi malam ini kita sambung sikit apa yang telah kita bincang sikit tentang tadi yang berkenaan dengan Al-Quran. Kita nak kena rasa lah dalam hati kita, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada, tapi Al-Quran ada. So Al-Quran inilah yang kita nak rasakan perkara yang sentiasa ditunggu-tunggu oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi hidup dulu, bila nak jumpa dia akan bincangkan, dia akan tengokkan apa dia ayat yang turun, apa dia ayat yang turun. Dia ternanti-nantilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang kita nak sama-sama cuba dekati. Sebenarnya pada malam ni kita nak melihat sedikit apa yang cuba kita gambarkan tadi, iaitu berkenaan dengan teknik-teknik kita untuk mendekati Al-Quran. Jadi tajuk ni sebenarnya bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran ni ada dicatat oleh ataupun ditulis oleh Dr. Yusof Qaradawi dalam kitab dia, bagaimana nak berinteraksi dengan Al-Quran. Panjang lah kat dalam tu, sebenarnya yang kita nak tengok supaya muhasabah. Jadi setelah kita memahami bahawa kemenangan kita di akhir zaman ialah bila kita bersama dengan kebenaran Allah. Dengan kebenaran Allah bahawa kita boleh menang. Dan kebenaran Allah itu bermula daripada jiwa yang telah dididik, yang dibersihkan, dan jiwa itu yang menjadi satu sumber cahaya dan kekuatan. Dan jiwa yang dididik itu pula adalah merupakan jiwa yang hidup bersama dengan Al-Quran, hidup bersama dengan Al-Quran. Dan sebab itulah kita lihat risalah Rasulullah SAW, dia adalah merupakan risalah tarbiyah sebelum risalah dakwah. Tarbiyah sebelum risalah dakwah, risalah dakwah sebelum risalah akhlak sebelum risalah jihad, risalah akhlak sebelum risalah jihad. Jadi juga risalah membersihkan diri dan membetulkan akidah sebelum risalah untuk berkuasa, memerintah dan sebagainya. Jadi sebetulnya gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula daripada dalam diri. Jadi hari ini kita nak kena tengok bahawa semuanya bermula dari dalam diri. Betul Allah gambarkan innallaha la apa ayatnya? Allah tidak mengubah nasib satu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak mengubah keadaan nasib di satu kaum itu sehingga dia mengubah apa yang ada kat dia. Jadi Ramadan ni perkara yang paling pertama sekali yang kita nak tengok diri kita, hati kita, dalam diri kita. Jadi bukan yang luar. Yang luar ni amalan ni tambah-tambah ni kan benda yang senang. Sebelum ni tak solat tarawih, solat tarawih senang sebab ramai-ramai. Kalau seorang sah juga, tapi senang lagi lah kan. Tetapi apa yang ada di dalam. Jadi sebab itu dalam gerakan Nabi SAW dia bermula daripada dalam diri sahabat-sahabat, baru dia keluar kepada sistem yang ada. Jadi sebab itulah mereka yang hidup dengan gerakan Rasulullah SAW itu, dan jiwa dia itu tidak akan menumpang, tidak akan tumbuh dengan suatu yang jahiliyah. Jadi hati kita ni kalau ada jahiliyah, kita tak akan tentang jahiliyah. Kalau hati kita ada kecenderungan kepada kekufuran, kita tak akan tentang kekufuran. Jadi itu hati ni kena dibetulkan dulu, diluruskan. Kalau baik, baiklah dia, rosak-rosaklah dia. Jadi sebab itulah di sini yang pertama sekali digambarkan oleh Al-Imam Sa'bana rahimahullah, dia kata apa? Tangan yang menerima tidak akan memukul tangan yang memberi. Jadi kalau hati kita ini masih lagi terikat, dekat dengan jahiliyah, dengan kekufuran, dengan maksiat, dengan mungkar, maknanya yang bagi dorongan kita, yang bagi bisikan kita, yang bagi
panduan kita jahiliah dalam ni, maka selagi itulah yang kita takkan pukul jahiliah. Walaupun semangat kat luar Allah Akbar, Allah Akbar. Satu ada sekali tu ada orang sebut dalam satu pertemuan tu, dia kata, Ustaz, kita ada ramai pemuda-pemuda, ada ramai silat, banyak silat kat Malaysia ni, mari kita gempur Israel. Gempur Israel. Jadi sebelum nak gempur Israel tu, apa yang ada dalam diri kita? Isi tu. Takut tak ada isi, kosong. Luar memanglah dengan panjaknya, dengan kerisnya semuanya, tapi dalam jadi sebab tu Nabi SAW dia mula daripada dalam. Sebab tu dalam hal ini digambarkan kepada kita, ramai hari ini yang membaca sejarah dan sirah, tetapi tidak ramai yang mengambil nilai sirah tersebut. Jadi perkara genting ni bila apa? Jiwa kita yang ada kat dalam ni bertembung dengan alam sekitar, persekitaran yang arus bawa kepada kerosakan, jiwa kita bertembung, jiwa kita ikut dia. Itu masalah. Itu genting. Jadi sebab tu kita lihat sini, kalau kita jiwa kita masih ada sayang kepada dosa, maksiat, memberi pandangan, memberi ni kekuatan ke satu kekuatan ke pandangan apa-apa lah, tapi yang itu jahiliah tu, satu yang jahiliah, maka saya itulah kita takkan pukul, takkan lawan dengan jahiliah yang ada di sekitar. Jadi kuncinya Ramadan ini kita nak bersihkan apa yang ada di dalam. Kita kena semak. Sebab tu jangan tergesa-gesa dalam beramal, tapi kita kena tengok. Sebab dalam bisikan kita, dalam diri kita kurang-kurang ada 4 bisikan. Dalam hati kita ni kurang-kurang ada 4 bisikan, lintasan. Kalau kita tengok betul-betul dalamnya, yang pertama sekali bisikan daripada Allah, lintasan Allah bagi, memang Allah bagi. Yang kedua, lintasan daripada syaitan. Syaitan. Yang ketiga, lintasan daripada nafsu kita. Nafsu kita. Dan yang keempat, lintasan daripada sekitar yang ada, yang kita ingat. Minta maaf, yang keempat, lintasan daripada malaikat. Ada 4. Yang kelima tu suasana. Jadi dalam diri kita ada 4 lintasan, bisikan. Yang pertama daripada Allah, yang kedua daripada malaikat, yang ketiga daripada syaitan, bisik, yang keempat daripada nafsu. Jadi bila nak buat sesuatu tu, 4 ni akan terlintas. Benda 4. Macam mana nak tahu? Contoh kita tidur, kita buat istikharah, tiba-tiba mimpi nampak wajah seseorang. Macam mana kita tahu tu daripada Allah ke, daripada syaitan ke, daripada diri kita sendiri ke, atau daripada malaikat? Ini lintasan. Jadi inilah yang disebut sebagai al-aqlu wa'i, yang saya sebut tadi. Akal yang sedar, dia akan faham yang ini sebenarnya daripada Allah, yang ini sebenarnya daripada malaikat, yang ini daripada syaitan dan nafsu. Yang pertama sekali, daripada Allah, segala lintasan bisikan yang baik daripada Allah. Tapi ada tak daripada nafsu? Ada juga. Lintasan yang baik daripada nafsu macam mana? Lintasan baik daripada syaitan macam mana? Lintasan baik daripada syaitan dan nafsu ni, walaupun benda baik, tapi dia akan menuju ke tak baik. Contoh, sedekah. Nak sedekah, tiba-tiba kita sedekah. Rupa-rupanya dia suruh kita sedekah supaya kita ujub dengan diri kita. Dia tahu kelemahan kita ni seorang yang suka bangga diri. Kita seorang yang suka sombong, takbur. Jadi dia suruh sedekah, kita pun ikut je sedekah. Terus tiba-tiba lepas sedekah tu, kita kata, engkau ni aku dah sedekah, engkau macam gini. Kita sebut pula rupanya sedekah tu lintasan daripada syaitan. Bahayanya. Dia macam mana nak bezakan? Ini datang daripada al-aqlu wa'i, akal yang
sedar. Akal yang ada kesedaran yang diikat dengan iman. Kita akan nampak. Yang pertama sekali, setiap amalan kita jangan tergesa-gesa. Jangan buat tergesa-gesa. Terutamanya benda yang penting-penting, jangan buat tergesa-gesa. Nak buat amal, kena relax dulu. Check dulu. Siapa yang bagi ni? Siapa yang bagi ni? Yang pertama, lintasan daripada Allah dan lintasan daripada malaikat, dua-dua mesti baik punya. Itu confirm, insya-Allah. Allah takkan lintaskan kejahatan bagi kita. Apa beza lintasan Allah dengan lintasan yang lain? Lintasan Allah ni kita tunggu, kita tenang, dia makin kuat, makin kuat. Itu daripada Allah. Lagi kita sabar, lagi kita kuat nak buat, lagi nak kuat nak buat. Itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba lupakan pun dia kuat juga nak buat. Daripada Allah. Maka daripada Allah kita ambil, ikut. Yang kedua, lintasan daripada malaikat. Lintasan daripada malaikat ni dia baik. Tapi bila kita diam lama-lama makin kurang baik, makin tak ingat, makin tak nak buat, makin tak nak buat. Itu malaikat sekali cakap itu. Tapi Allah dibagi sekali dengan taufik dia. Hidayah wal taufik. Taufik ni maknanya kekuatan nak buat sesuatu kebaikan. Ini dua yang baiklah. Dulu kena ikut supaya lintasan baik gitu. Tapi macam mana nak tahu lintasan itu daripada syaitan? Lintasan daripada syaitan dan kadang-kadang syaitan dia bagi yang baik, kadang-kadang lintasan tak baik. Dia bagi lintasan yang baik sebenarnya nak pangkap kita supaya terjemus dalam dia mesti jahat ke, tiba-tiba hilang je. Kerana apabila hati telah berzikir dengan nama Allah ataupun Allah ataupun la ilaha illallah, maka bisikan itu tiba-tiba tak ada je, hilang. Sebab dia lari. Itu syaitan. Jadi sebab itulah kita ingat sini bagaimana peranan zikrullah itu cukup besar untuk menghidupkan al-aqlu wa'i, menghidupkan akal yang sedar. Jadi akal sedar bukan cerdas, bukan cerdik, bukan IQ tinggi, bukan akal yang wa'i. Kalau akal yang wa'i, yang sedar itu ialah akal yang cerdik, IQ tinggi, IQ-nya 1000 ke katnya, tinggi sangat kan. Tentulah orang yang paling mula sekali masuk Islam Einstein tentunya. Tapi Einstein tak jumpa Islam. Walaupun dia jumpa universe, dia jumpa semua formula semua dia jumpa, gelombang lah apa jumpa, tapi Allah tak jumpa dalam hidup ni. Sebab akal dia tak sampai kepada hidayah Allah. Bila dia tanya soalan, dia cerdik ni. Universe ni semua dia boleh fikir. Dia tanya dia macam mana alam ni jadi. Dia kata alam ni jadi macam a flip of coin kata. Kita baling apa ni duit shilling. Ada masa jatuh kepala, ada masa jatuh ekor. Kalau jatuh ada, jadilah dia. Kalau tak jadilah dia. Itu jawapan orang paling cerdik dalam diri. Sebab dia ingat probability itu, statistik ni. Dia tak fikir, logik dia cakap. Dia cakap pun tak logik. Jadi sebab tu kita tengok ini al-aqlu wa'i, akal yang sedar, bukan akal yang cerdik semata-mata, tapi akal yang berfikir, tafakur dan diikat dengan iman. Ini Quran ni asas Quran. Nak kenal Quran, nak dekat Quran, kena ada akal yang hidup. Jadi akal al-aqlu wa'i ni kena ada macam itu. Baru kita tahu ini bisikan mana ni. Kita ingat bisikan daripada Allah. Mimpi, tiba-tiba mimpi jumpa seseorang, katalah tiba-tiba ada orang mimpi Acik Edi kan. Dia pula memang tengah mencari pasangan dia doa bulan Ramadan kan, malam-malam. Orang yang paling low profile sekali contohlah, paling low profile kan. Tiba-tiba dia solat keluar muka Acik Edi kan. Tolong contoh tak ada kena dengan Acik Edi mana-mana kan. Jadi kita nak tahu lintasan tu lintasan daripada Allah ke, lintasan daripada malaikat ke, syaitan ke, ataupun nafsu. Nafsu tu memang diri kita sendiri. Jadi kita kena hidupkan akal kita. Sebab tu orang yang berakal bila dia bermimpi, dia tak pegang mimpi terus. Sebab dalam hujah kita jangan mimpi, pegang mimpi.
Mimpi ni sebagai suplemen dia nanti tu. Dia akan minta ke Allah, habis mimpi, ya Allah, jadikanlah mimpi aku ni kenyataan, andainya ia benar. Maka Allah akan tunjukkan jalan. Baik. Jadi lintasan yang syaitan ni dia akan hancur dengan zikir. Bila kita lintasan nak buat baik pun kita kata la ilaha illallah. Jangan buat lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba habis, hilang, tak ada dah, tak fikir dah. Oh, syaitan ni punya yang bisi aku buat benda ni. Jadi jangan tergesa-gesa. Sebab tu Nabi kata apa? Buat sesuatu jangan tergesa-gesa. Ini kalau orang nak jaga warak dia, takwa dia. Setiap amal dia akan tanya, ni amal ni ikhlas kerana Allah ke atau amal nak riak? Jadi kita kenapa buat ni? Rupanya dia tahu kita ada riak. Dia suruh kita buat. Dan kita buat habis hancur amalan tersebut. Ini lintasan syaitan. Dia cakap bisik baik, nampak baik juga macam itu. Tapi rupanya baik ada udang sebalik ni ya. Baik. Jadi ini lintasan syaitan dihancurkan dengan zikrullah. Kita kena sebab tu kena amalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kena amalkan. Allah, zikir-zikir kena amal. Kena ada amalan kita. Kemudian yang keempat tadi adalah syaitan. Kena nafsu. Nafsu ni macam mana pula bersikap nafsu? Nafsu ni dia tak akan ajak benda baik. Dia berlawanan dengan Allah dan berlawanan dengan malaikat. Dia degil, nafsu ni degil. Jadi benda-benda yang tak baik ni memang nafsu. Kecuali nafsu itu telah sampai kepada tahap mutmainnah. Nafsu yang telah ditundukkan oleh iman. Itu lain. Kalau nafsu biasa ni, nafsu amarah bisu contohnya, lawamah ke, nafsu-nafsu yang macam ni, maka macam mana nak buat? Kalau jahat ni memang kita kena lawan. Nafsu tak ada la ilaha illallah pun dia tak hilang. Contoh, kita ada benda nak buat kan, benda nak buat ni, nak makan banyak atau makan sikit ni. Nak tahu ni nak makan ni. Kita la ilaha illallah, nak tahu nafsu ke syaitan. Tiba ada lagi nak makan juga. Itu bukan daripada Allah nafsu. Nafsu la ilaha illallah tak hilang, tak lari. Dia memang diri kita sendiri. Tapi hak tu kita kena nilai dengan neraca syarak, mujahadah. Lawan nafsu ni mujahadah. Oh, aku ni dah kenyang ni, tak payah makan ni, contoh lah. Ataupun aku yang betul lapar lagi ni, nak makan tak apa, bubuan lagi sekali nanti. Jadi nafsu tak makan zikir, tak makan. Sebab tu ada orang berzikir tapi nafsu dia kuat. Lepas zikir buat maksiat, ada juga. Sebab nafsu tak dikalahkan oleh zikir, tapi nafsu dikalahkan oleh mujahadah. Apa mujahadah ni? Mujahadah ni contohnya kita berpuasa, lapar, kurangkan makan, kurangkan tidur, tu mujahadah. Kurangkan bercakap, tu mujahadah. Kurangkan bergaul yang sia-sia, tu mujahadah. Kurangkan berlayar di lautan tak bertepi, angan-angan, berangan, itu mujahadah. Jangan ikut angan-angan. Mujahadah. Jadi kita tahu. Tapi nak dapatkan kekuatan untuk kita nak menilai mana satu bisikan tadi itu, mestilah dengan iman juga. Mesti dengan kebersihan hati juga. Mesti dengan akal yang tafakkur, yang berfikir. Jadi sebab tu pada malam ni insya-Allah sebagai persiapan awal saya minta lah kepada semua sahabat-sahabat sahabat yang ada, kita mulakan dengan Quran. Cuba ambil malam ni masa, peruntukkan masa. Peruntukkan masa, katakan ikutlah 30 minit ke 20 minit ke 10 minit ke sebelum tidur ni ataupun bangun malam nanti. Ambilkan masa, cuba lancarkan yang kita dah hafal. Yang kita dah hafal dulu. Yang kita dah hafal ada yang lupa tak? Ada. Yang kita dah hafal tu yang lupa. So buka tengok, katakanlah kita hafal surah surah apa? Surah Qul ya ayyuhal kafirun. Surah Al-Kafirun. Kita dah hafal. Kita pun baca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dia berpusing kat situ. Tak habis-habis. Antum awinu
Wala tak ada, dia tak jumpa lagu dina kumaliyah itu tak jumpa. Maknanya tak hafal, tak kuat lagi. Baca, tengok balik, mantapkan balik Al-Fatihah kita. Macam tengok ada berapa ayat kan. Tengok makna dia. Jadi sekarang malam ni tugas kita latih diri kita, exercise kita. Kita ambil masa nak yang pertama dia nak latih membiasakan untuk peruntukkan masa untuk baca tadabbur hafal. Jadi ikutlah kita nak, bulan puasa ni bagilah panjang sikit kan. Bulan Ramadan ni setan-setan kena rantai kan. Jadi buat kat sini kita cuba lawan. Buat di sini pun tak apa. Dia di surau, di masjid. Dan kita peruntukkan masa tengok apa yang aku dah hafal. Kalau kita tak pernah hafal apa-apa, kita ada Fatihah aja kan. Cek Fatihah kita. Kemudian selepas tu dah hafal tu, besok kita minta lah imam kita, abang imam kita ni dengan siapa-siapa 2-3 orang lain, kita buat tasmid. Cek hafalan. Ni masing-masing. Kita tak ada assignment ayat apa, surah apa, tak ada. Apa yang kita dah hafal. Saya dah hafal surah Al-Mulk kan. Tiba-tiba sangkut. Malam ni kita buat balik semula. Sebab Allah Ta'ala akan muka orang yang melalaikan, melengahkan ayat yang dia hafal. Kita start dengan tu dulu. Jadi dah hafal, kita tengok balik. Surah ni alhamdulillah lepas. Ni lepas. Lepas semua, besok kita buat pula. Kita mula dengan juz 30. Juz 30 kita buat mana ayat yang kita dah hafal. Kita start. Lepas tu kita tengok. Kemudian sama ada tasmid dengan di sini, kita boleh minta cakap katalah Ashraf nak tasmid sikit boleh. Siapa surah apa? Iqra contohnya. Al-Alaq ke ataupun At-Tin tu ikutlah. Okey, dengar. Dia pun buka Quran dia dan kita baca kat dia. Okey, alhamdulillah betul. Alhamdulillah. Buat lain pula. Jadi ini untuk mukadimah ya. Nak latih diri kita dengan Quran. Nanti kita tak perasan boleh kita buat secara istiqamah tapi nafsu akan lawan lah. Nafsu mesti tak naknya, mesti beratnya. Tapi kita buat setiap hari. Dan minta pada Allah. Nombor satu rahsia dia, kita minta kepada Allah. Ya Allah, aku nak hafal Quran. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Yang pertama, aku nak baiki semula Quran aku yang dah dapat dari aku hafal. Yang kedua, nak mulakan dengan ayat yang mudah-mudah, yang aku suka. Contohnya, minta kepada Allah. Kalau susah sangat nak hafal, tak boleh. Otak kecamuk, macam-macam ada kecamuk kan, masalah apa semua. Sembahyang 2 rakaat, minta kepada Allah. Sembahyang 2 rakaat, minta kepada Allah. Ya Allah, aku nak hafal sekian-sekian. Ya Allah, tolonglah. So ambil peruntukan masing-masing. Dan tarbiyah fi aidikum faqat. Tarbiyah di tangan kamu dan di tangan kamu sahaja. Dan sebab kat sini salah satu maknanya apa? Maknanya kalau kita nak meningkat, betul-betul nak jadi orang yang bersama Al-Mahdi, kita kena buat. Tak ada orang boleh nak paksa kita. Jadi tak kira lah anaknya ke, ayahnya ke, tak ada orang boleh paksa. Tangan kita sendiri dengan Allah. Ini dipanggil tarbiyah zatiyah. Pendidikan untuk membina bekalan kita. So kita mula dengan Quran. Kita mula dengan Al-Aqlu Wa'i. Yang kedua adalah Qalbun Zaki. Qalbun Zaki ni dia ada beberapa perkara lah saya pernah sebut. Yang antaranya yang kita kena banyak istighfar. Kalau kita cuba hafal Quran tak boleh. Dosa kita dah tu. Adalah dosa kita mana-mana. Jadi kita kena istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, kenapalah susah sangat aku nak hafal. Ya Allah, orang lain semua dah banyak dah, aku susah. Maka minta kepada Allah, ya Allah, ampunlah dosaku. Ya Allah, sama ada dosa yang aku tahu atau yang aku tak tahu, yang aku ingat atau aku tak ingat. Mungkin ada dosa kita yang kita tak ingat, mungkin ada syirik yang kita buat. Jadi kita minta kepada Allah, minta ampun kan? Jadi semua yang berkat minta ampun. Betul melafaz. Tahu tak? Kita punya kajian, alhamdulillah kita ada orang yang buat kajian. Dan benda ni dah berlaku dah pernah buat dah sebelum ni kan. Selepas kita ikut adab-adab ni, Allah bagi mudah hafal cepat. Dia tak kira umur. Dia bukan guru
umur. Kita jangan kata saya dah tua, saya susah nak hafal. Tak. Orang tua lagi boleh hafal daripada budak-budak. Sebenarnya macam tu. Sebab otak kita ni kan, dia punya memory dia, dia punya gigahertz dia, dia punya speed dia tu lebih kuat dan lebih laju bila kita matang. Bila kita dewasa lebih kuat dan lebih laju. Gig dia tu trilion gigahertz. Nanti saya akan bentangkan dia. Ada fakta. Nanti saya bentang dia. Jadi bukan orang tua, bukan budak-budak alasan untuk hafal Quran susah. Tak ada. Orang tua susah sebab fikiran dia serabut banyak. Itu susah kat situ. Sebab tu nak kena tenangkan diri kita, sembahyang kan. Minta ke Allah, minta ampun dosa, hati kita tak ada guilty, tak ada perasaan rasa bersalah dengan dosa kita kan. Itu semua menenangkan hati kita. Zikir dulu. Budak-budak kenapa senang? Sebab dia tak banyak serabut. Dia tak payah fikir nak pergi cari kerja untuk dapat makan. Yang cari kerja tu bapak mak dia yang fikir. Yang serabut tu bapak mak dia nak kena cari makan. Dia makan je, lapar kan. Kita lapar je tu kan. Betul? Bila lapar minta makan kan. Tak kira bapak ada duit tak ada duit, minta aja, tak serabut. Jadi sebab tu dia mudah hafal. Jadi mudah hafal bukan budak-budak atau orang tua. Tak ada, itu alasan kita je. Mudah hafal bila kita tenang, fikiran kita tenang, hati kita tenang kan? Cukup kan? Lihat, kemudian kita minta Allah kan? Kurang halangan, dosa halangan. Lagi banyak dosa, orang tua lagi banyak dosa, lagi susah. Sebab dosa dia bukan sebab kemampuan otak dia. Sebab tu kajian menunjukkan 90% penghafalan Quran adalah psikologi. Persiapan kita untuk menghafal, motivasinya kan? Bukan teknikal. Teknikal ni maknanya strateginya, baca banyak kali mana dan sebagainya. Itu teknikal 10%. Jadi ini yang kita nak sama-sama faham. So besok pagi pula, sebelum subuh atau selepas subuh, cuba kita tengok hafalan kita tu, hafalan yang baru kalau dapat ya. So ini kita ini malam ni kita buat satu keputusan lah. Nak hafal apa dulu kan? Nak hafal apa dulu? Ayat mana, surah apa? Kalau susah-susah fikir, tengok juz 30 dulu Kalau susah-susah macam cadangan Abang Ahmad tadi, start dengan Qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu Qul a'udzu birabbil falaq ya. Lepas tu Qul huwallahu ahad. Terus buat senang-senang pun tak apa. Jadi mudah-mudahan habis Ramadan sekurang-kurangnya kita dapat satu budaya. Bukan dapat hafal Quran tu, budaya nak baca, tadabbur, hafal. Jadi bila kita dapat budaya tu, mudah-mudahan Allah jadikan hidup kita lebih baik daripada sebelumnya, insya-Allah. Boleh tak? Agak-agak ada masalah tak? Ni saya menolak ni ada setengah dengan Ramadan. Najib. Agak-agak banyak tak bisikan? Banyak. Jadi kalau nak kurang habiskan, duduk kat sini ya. Betul tak? Nak kurang habiskan, banyakkan zikir. Zikir je. Kemudian susah. Dia macam ni tau. Kita nak tanam satu perasaan dalam hati kita, Allah bersama kita. Jadi bila kita doa, bila cakap, macam sekarang kan, kita cakap, kita duduk dengar kan, kita nak rasa kita duduk di depan Allah. Nak rasa Allah memerhati kita, Allah dengar yang kita cakap, Allah melihat apa yang kita buat. Nak rasa tu, nak timbulkan perasaan tu yang susah. Tapi kalau dah timbul perasaan tu, maka masa tu insya-Allah doa kita pun mustajab. Kenapa mustajab? Sebab kita berdoa apa yang Allah nak kita doa. Mustajab. Sebab tu ada seorang ni menteri besar, orang besar lah, menteri lah, pakar menteri lah, jumpa dengan Pak Sumit. Jumpa dengan Pak Sumit 4 kali dia jumpa. Allah yarham Pak Sumit rahimallah, dan meninggal dah, meninggal dunia Jadi jumpa minta tolonglah, doakan saya Pak Su. Doa Pak Su ni mustajab. Nak buat apa? Jadi PM, jadi Perdana Menteri. Pak Su siapa? Aku tak mau lah doa untuk hang. Aku tak mau doa untuk hang.
Jadi yang cakap kan saya ni, orang ada seorang sahabat kawan lah. Dia kata 4 kali dia pergi, marah dia. Pak Su tak nak tolong doa. Aku tak nak doa untuk hang kata. Tapi bila dah balik dah beberapa ketika tu dia cakap, aku tak nak doa sebab kalau aku doa dia buat dosa aku kena. Aku syubhat jadi. Tapi nampak-nampak dia akan jadi PM. Jadi PM. Ini tak ada kena dengan PM mana-mana walaupun kisah benar. Jadi PM. Pak Su sebut lah dia akan jadi PM. Tapi Pak Su tak doa. Kalau nak tunjuk mustajab, okeylah aku doa untuk hang lah. Oh ya, sebab dia tahu jadi PM. Allah buka kasyaf, Allah buka. Tahu jadi PM, akan jadi PM. Tapi betul tak betul, dia sudah jalan ke apa ke, Pak Su tak komen. Dia kata dia akan jadi PM. Ni sebelum naik jadi PM lagi lah. Bila kita tahu dah, cuma kita diam lah. Pasal benda ni macam ramalan, kita tak nak cerita. Jadi sungguh-sungguh jadi. Bila jadi sungguh kan, tapi orang soleh tak nak doa. Jadi nak sebut kat sini kan, kita jangan tergesa-gesa dengan hidup kita. Tapi macam mana nak tahu kita kuat? Bila kita semakin dekat dengan Quran, semakin dekat dengan zikrullah, itu kita rasa itu sebenarnya kekuatan yang sebenar. Baru kita kuat. Tapi Quran pula mesti Quran yang asasnya iman. Mesti asas iman. Sebab itu proses sarjah iman. Jadi itu yang kita nak sama-sama rasai pada malam ni. Jadi dia ada 3 persiapan untuk tarbiyah. Yang pertama ialah al-aqlu wa'i, akal dan sedar. Akal sedar ni akal yang boleh menjadikan kita ni apa? Tadabbur. Jadi sebab itu Quran jangan hanya sekadar baca, tapi tadabbur. Sahabat-sahabat tu kaedahnya 10 ayat 10 ayat 10 ayat. 10 ayat baca kan, amal, hafal, amal, baru ganti 10 ayat lagi. Sebab apa? Nak tadabbur. Yang kedua, hati yang bersih. Hati yang bersih ni persiapannya kita kena bersihkan syirik, pergantungan selain daripada Allah. Perkara-perkara yang menyebabkan hati kita ni bergantung pada manusia, makhluk. Jangan bergantung pada makhluk walaupun namanya suami. Jangan bergantung pada makhluk walaupun namanya sahabat baik. Jangan bergantung dengan amal kita sendiri. Oh, saya kena buat ni 1000 kali setiap kali. Ada satu, sekarang ni banyak TikTok banyak. Ustaz kata bacalah la haula wala quwwata illa billah 100 kali tiap-tiap hari, tak akan disentuh oleh fakir. Kita pun baca, kita bergantung pada amal kita, bukan bergantung pada Allah. Kan? Jadi bergantung pada amal ni, kadangnya memang Allah nak bagi, Allah bagi tapi syirik. Allah bagi tapi syirik. Allah bagi, kita nak Allah bagi, tapi syirik. Jangan bergantung dengan amal. Jadi buat apa amalan tu? Buat apa? Amalan ni hanya sebagai doa. Kita yakin yang bagi tu Allah. Amalan ni doa je. Solat duha. Orang solat duha tak akan miskin. Contoh. Tapi jangan solat duha sebab tak nak miskin. Solat duha kerana Allah. Baca Al-Waqi'ah. Siapa yang mengamalkan Waqi'ah tiap-tiap malam, maka Allah SWT akan jauhkan daripada kepakaan. Contohlah hadis ni. Tapi jangan baca Waqi'ah sebab tak nak fakir. Jangan. Baca kerana Allah, nak dekat Allah. Tetapi doa boleh minta ke Allah. Fakir tak fakir ke Allah. Jadi kalau Allah tak bagi kita kaya pun, kita tetap buat. Sebab kita buat tu bukan kerana fakir tak fakir. Jadi bila kita dah mula faham dan kenal Allah ni, af'alnya, sifatnya, perbuatan ni, Allah tak akan ikut doa kita. Kita jangan ingat ni malam mustajab, kita doa, katalah kita, oh malam ni lah tu kata malam ni kan, bulan bulan ekor, waktu kadang ni kan, tahu bulan ekor kan, kalau gambar dekat ni kan, bulan ada ekor kata kan, yang betul tak betul wallahualam kan. Ya, sebut kat sini kita malam tu kata ni, kita berdoa-doa tak dapat. Kita jangan ingat kita doa tu kita boleh paksa Allah. Allah nak bagi, dia dah bagi dah. Jadi
Macam mana nak tahu dapat tak dapat? Kan? Dapat tak dapat tu Allah yang bagi. Kalau dapat, dapat. Tak dapat, tak dapat. Bukan doa kita yang menyebabkan Allah bagi. Bukan. Tapi kalau itu kenapa berdoa? Kenapa beramal? Doa amal memang Allah perintah kita doa dan amal, kerana itulah ibadah. Jadi kita buat tu kerana ibadah, bukan kerana nak dapat benda. Kalau kita buat kerana doa nak dapat benda, maka syiriklah kita. Kan? Kenapa doa? Nak dapat ni. Bukan doa kerana Allah. Bukan doa ibadah pada Allah. Ibadah sebenarnya. Jadi hati kita bukan letak pada makbulnya doa tu. Letak pada pergantungan pada Allah. Allah bagi, Alhamdulillah. Allah tak bagi, kita sabar, kita reda. Itulah pahalanya. Sebab tu doa Allah pasti kabulkan. Ingat, setiap doa kita Allah pasti kabulkan. Setiap doa, yakin. Setiap doa pasti kabul. Tapi cara Allah SWT kabulkan bukan mesti dibagi yang kita nak. Dia bagi yang lebih baik daripada yang kita nak. Itu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita minta RM10. Kita minta RM10. Allah nak bagi RM1. Tapi Allah nak bagi RM1 kat padang mahsyar sana, yang kita perlukan masa tu. Jadi kita minta RM10, kita minta dunia. Dunia ni lebih hina daripada sebelah kepak nyamuk. Lebih hina lagi daripada sebelah kepak nyamuk. Tak ada nilai. Jadi kita minta dunia ke Allah, minta nangis-nangis minta kat dia. Ya Allah, ya Allah. Sedangkan Allah nak bagi yang lebih baik. Jadi sebab tu kita doa tu confirm Allah bagi. Yakinlah. Yakinlah Allah bagi doa kita. Semua Allah bagi. Cuma cara dia bagi. Mungkin dia bagi sekejap masa tu juga, benda tu juga. Atau mungkin dia bagi yang akan datang. Mungkin dia bagi apa? Digantikan dengan balak bencana. Sepatutnya kita aksiden besok, kita doa minta sihat, tiba-tiba Allah angkat bencana tu. Allah punya kuasa, dia nak bagi. Jadi bukan kita yang diktat, yang paksa Allah. Ya Allah aku nak ni, ya Allah aku nak tu. Allah yang buat keputusan. Allah tak perlu pun doa kita, Allah tak perlu pun nasihat kita, Allah tak perlu pun kepandaian kita. Habis kenapa buat? Sebab kita nak ibadah pada Allah. Itu aja. Baru kita punya niat tu betul, ikhlas. Barulah. Tapi kita doa tak? Doa sebab Allah perintah doa. Oh doa ni astajib lakum. Doa pada aku akan makbulkan. Jadi makbul ni confirm. Makbul ni confirm. Yakinlah Allah bagi. Cuma macam mana cara Allah bagi, itu hak Allah. Dia Tuhan ke kita Tuhan? Kita pula boleh tentukan kat dia, ya Allah aku nak macam ni, ya Allah bukan macam tu. Dah Allah yang Tuhan, Allah yang bagi, bukan kita. Tapi kita doa, minta. Jadi bila kita doa tu yakin Allah confirm bagi. Contoh, kita kena sihir, kita akan bincang sihir minggu depan. Kita kena sihir, kita minta Allah, janganlah ada sihir sebagainya. Memang Allah jawab, Allah bagi. Dengan iman kita semuanya, Allah bagi dalam bentuk yang macam mana, itu hak Allah. Dia Tuhan, bukan kita Tuhan. Dia Tuhan, kita hamba terima. Kalau Allah bagi, Alhamdulillah, syukur ke Allah. Kalau dia tak bagi, kita susah lagi, masih sakit lagi, sabar, aku sabar ya Allah, aku sabar. Yakin dengan Allah, husnuzan, baik sangka dengan Allah. Ini ibadah. Jadi mau jadi ibadah kan. Jadi kullu, semua yang berlaku pada kita khair, baik berlaku. Tak ada yang tak baik. Walaupun mati ni Allah tentukan ya, mati dia pun baik bagi orang beriman. Tapi jangan minta mati. Minta mati yang terbaik, husnul khatimah. Jangan minta ya Allah matikan aku. Sebab saya baca hadis baru 2 hari lepas, akan sampai satu waktu orang beriman minta mati. Sebab susah sangat. Susah sangat. Macam mana cara minta mati? Dia lalu kat kubur, kata Nabi SAW, nampak orang mati, alangkah baiknya kalau aku dah mati dah. Sebenarnya dia nak minta mati ke Allah. Maknanya sampai terdekat besok susah kita ni sampai minta mati ke Allah. Tapi Nabi tak ajar kita minta mati. Jangan. Kita tak tahu mati macam mana. Yang minta mati apa? Husnul khatimah. Ya Allah, habiskan aku dengan husnul khatimah. Minta yang itu.
Mati tak apa, mungkin besok mati besok. Bagi orang beriman, mati bila pun baik bagi dia. Sebab Allah nak jaga dia. Dia orang beriman. Kawan-kawan ramai yang baik dah mati meninggal dah. Tengok kawan-kawan meninggal, semua baik-baik berlaku. Semua baik-baik berlaku. Tapi rasa kalau Dajjal datang, susah juga. Tapi Allah ambil dah. Semua Allah ambil. Allah ambil. Jadi di kalangan kita ni, yang tak ada ilmu akhir zaman, kebanyakan mati cepat kalau lebih baik. Sebab dia akan, mungkin akan susah. Ramai kawan-kawan yang baik-baik meninggal dunia. Muda-muda je. Muda-muda. Ada yang 30-an mati. Baik. Tak kira sebab apa-apa, tak kira. Tapi meninggal dunia. Ajal sampai. Kenapa? Yang terbaik bagi dia. Dia jangan minta mati, minta husnul khatimah. Kenapa? Sebab kita nak ibadah pada Allah. Allah yang tetapkan mati kita ni. Allah yang tetapkan kita ni hidup atau mati. Jodoh kita, ajal kita, rezeki kita, semua Allah tetapkan, ya. Jadi kita jangan terus kesah. Tak apa, tak dapat, Allah nak ganti yang baik lagi. Yakin dengan Allah, baik sangka dengan Allah, husnudzon, kan? Jadi hidup orang beriman ni sentiasa lapang, tenang, tak ada serabut-serabut, tak ada. Dan Najib, tak ada serabut, kan? Jangan serabut. Kalau kita serabut ni, kan, maknanya kita tak ingat Allah lah gitu. Kalau kita ingat Allah, tenang. Sebab tu ala bizikrillah tatma'innul qulub. Siapa yang ingat Allah pasti tenang. Kenapa tenang? Tenang bukan pada zikir. Tenang pada iman pada Allah tadi, yakin pada Allah tadi, bergantung pada Allah, bertawakal pada Allah, berharap pada Allah, sayang pada Allah. Itu tenang kat situ, bukan tenang kat zikir. Kadang-kadang tu baca la ilaha illallah, la ilaha, makin baca makin tak serap, makin serabut. Sebab kita bergantung kan amalan kita. Kita ingat amal tu yang bagi kita tenang. Tak. Iman, yakin pada Allah tu, bergantung pada Allah tu, itu yang Allah campakkan nur, cahaya bagi ketenangan. Ini kita kena betulkan balik. Sebab orang beriman, insya-Allah, kalau dia keluh kesah, dia istighfar. Kenapa istighfar? Adalah dosa apa-apa. Ya. So insya-Allah segmen kita malam ni cuba ambil masa. Saya cadangkan 30 minit. InsyaAllah baca Quran. Baca Quran, cuba tengok dulu. Salah satu baca, tadabbur. Kemudian kalau boleh hafal, tinggal ambil masa sikit hafal. Jadikan sebagai, apa dia panggil, budaya. Kita tak buat macam itu. Ambil masa. Bila nak buat, terpulang masing-masing. InsyaAllah. Baik, itulah insyaAllah sebenarnya sebagai peringatan pada malam ni. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita barakah dan rahmat, insyaAllah. So kita besok insyaAllah kalau ada kesempatan kita buat kuliah subuh dan besok insyaAllah. Tapi di sini kita tangguh dengan kita baca tasbih kafar dan surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.